Tutorial kali ini adalah berkenaan garis panduan pelaksanaan Konvensyen Antarabangsa STCW 1978 dan MLC 2006. Jabatan Laut Malaysia telah mengeluarkan garis panduan pelaksanaan Konvensyen Antarabangsa STCW dan MLC semasa Perintah Kawalan Pergerakan 18 Mac hingga 9 Jun 2020. Tujuan garis panduan ini adalah bagi memastikan kelancaran pelaksanaan STCW dan MLC yang dihadapi oleh pelaut dalam aspek dokumentasi mereka. Seperti biasa, kita akan memulakan tutorial kita dengan membuat carian di Google. Pertama sekali, klik pada bahagian Google Chrome. Kemudian anda membuat carian di Jabatan Laut Malaysia. Klik pada pautan link Jabatan Laut Malaysia. Pihak Jabatan Laut ada mengeluarkan banner berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang tertera pada banner mereka, Garis Panduan Pelaksanaan Konvensyen Antarabangsa MLC dan STCW. Anda klik pada bahagian Awam, kemudian scroll ke bawah dan cari bahagian untuk pelaut. Okey, anda pergi ke bahagian Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu Garis Panduan Pelaksanaan Konvensyen Antarabangsa STCW 1978 dan MLC 2006, Jabatan Laut Malaysia COVID-19, iaitu perintah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, semasa Perintah Kawalan Pergerakan dan pasca Perintah Kawalan Pergerakan. Anda klik pada link tersebut. Ini adalah memo garis panduan pelaksanaan Konvensyen Antarabangsa. Di bahagian pendahuluan berkenaan dengan wabak coronavirus yang menjadi pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dan di bahagian objektif pula adalah tujuan garis panduan ini dibuat adalah bagi memastikan kelancaran akan perkara-perkara di bawah seliaan Jabatan Laut Malaysia, khususnya pelaksanaan Konvensyen Antarabangsa STCW serta pindaan dan MLC serta dengan pindaannya. Di dalam tutorial notis perkapalan NPM 10-2020 berkenaan dengan flag requirement, kita terus ke bahagian persijilan dan dokumentasi pelaut. Anda klik pada bahagian lampiran PKP 1. Lampiran ini sebenarnya adalah secara detail berkenaan dengan NPM 10/2020, di mana ia berkaitan dengan kad pelaut Seaman ID yang diberikan pelanjutan sehingga 3 bulan, berkenaan dengan Marine Medical diberikan juga lanjutan selama 3 bulan, COC juga diberikan lanjutan selama 3 bulan, COR untuk pelaut asing perlu menjalani proses permohonan pembaharuan. Bagi tempoh pembaharuan akan diberikan selama 3 bulan jika tidak mengikuti kriteria yang diberikan, ataupun setahun, yang mana tempoh kebiasaan untuk COR adalah setahun. Bagi sijil COP, sijil kecekapan pelaut, akan diberi maksimum sehingga 6 bulan mengikut notis perkapalan. Bagi perjanjian anak kapal, mana-mana pelaut di atas kapal COC atau COR yang telah dilanjutkan dari tarikh tamat permohonan pelanjutan perjanjian anak kapal melalui sistem akan diselaraskan. Jika perjanjian anak kapal tamat pada waktu PKP, sama ada ia melibatkan anak kapal yang dilanjutkan COC atau tidak, perjanjian tersebut akan dilanjutkan selama 3 bulan. Untuk ujian peperiksaan lisan ataupun oral examination, semua tempoh sah akhir ujian peperiksaan lisan pelaut Malaysia yang jatuh pada tarikh PKP berkuat kuasa dilanjutkan secara dasarnya selama 6 bulan dari tarikh tersebut atau sehingga 31 Oktober yang mana lebih awal. Bahagian ini pula adalah proses sistem dokumentasi untuk pelaut asing.
di mana ia menerangkan lebih terperinci berkenaan dengan COR. Proses COR kebiasaannya bergantung kepada Marine Medical, pelaut tersebut, ataupun COE, iaitu Certificate of Endorsement untuk COC pelaut asing. Namun, jika tidak lengkap pelanjutan, maka permohonan anda akan diberi validiti selama 3 bulan sahaja. Kebiasaannya COR valid selama setahun. Ini adalah bahagian yang sering ditanyakan oleh pelaut berkenaan kursus-kursus di Institut Latihan Maritim, iaitu berkenaan dengan STCW. Untuk kursus STCW, klik pada bahagian lampiran 2 PKP 2. Pada bahagian garis panduan untuk kursus Institut Latihan Maritim, mereka dibenarkan untuk proses pembelajaran dalam talian dan latihan serta amali akan disambung setelah tamat tempoh PKP. Berikut adalah kriteria yang perlu dipatuhi oleh Institut Latihan Maritim. Jadi, kita nantikan pengumuman daripada Institut Latihan Maritim sama ada melalui Facebook ataupun laman rasmi web mereka. Ini adalah bahagian pelaksanaan MLC 2006. Untuk melihat lampiran yang disertakan, klik pada bahagian lampiran PKP 3. Ini adalah garis panduan yang perlu para pelaut tahu. Bahagian ini saya serahkan pada anda untuk baca dan memahami apakah yang perlu dilakukan oleh syarikat anda dan apakah hak anda sebagai pelaut. Di sini disertakan bahagian untuk SEA, Seafarers Employment Agreement, dan tanggungjawab syarikat pemilik kapal, serta pensijilan MLC di atas kapal. Berikut adalah proses sign-off anak kapal warga negara Malaysia. Ini adalah kebiasaan dokumen yang diperlukan oleh ejen semasa proses sign-on dan sign-off kru, dan kesemua butir-butir ini akan diminta daripada kapal. Ini adalah proses biasa yang kita lakukan sebagai crewing. Yang ini adalah proses untuk warga negara asing yang bekerja di Malaysia. Perbezaan di sini adalah bagi pelaut asing, mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada Jabatan Immigration Malaysia, iaitu Headquarters Immigration Malaysia yang terletak di Putrajaya. Untuk pemindahan anak kapal ke kapal yang lain ataupun ship transfer, setakat ini berjalan dengan lancar sama ada di Labuan ataupun di Kemaman. Untuk deklarasi kesihatan pelaut, kesemua anak kapal perlu melengkapkan borang deklarasi kesihatan dengan menggunakan borang deklarasi kesihatan yang boleh di-download daripada laman web Jabatan Laut sebelum sign on ke atas kapal. Kesemua anak kapal perlu pergi ke klinik kesihatan ataupun hospital kerajaan bagi mendapatkan saringan kesihatan. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk anda semua. Sekian, terima kasih.